kurang. Boleh kita tunggu dalam, kita bagi masa lagi dalam 3-5 minit untuk bagi peluang kepada yang lain untuk join, boleh ya? See. Okey, bolehlah kita mula ya. Right, tapi sebelum kita mula, kita mulakan majlis kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Bagi yang beragama Islam, yang bukan beragama Islam boleh membaca doa mengikut kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat pagi kepada semua rakan-rakan yang hadir pada pagi ini. Uh, Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kita dalam klinik OBE. Ini siri yang keempat. Alright, dalam kita menimbalah sedikit pengalaman dan juga ilmu pengetahuan berkaitan dengan OBE, Outcome Based Education. Yang mana merupakan perkara yang sangat penting kepada kita semua sebagai ahli akademik di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Okay. Jadi untuk hari ini saya diamanahkan untuk memberi sedikit perkongsian kepada rakan-rakan semua mengenai uh, kecemerlangan dan inovasi di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Jadi untuk siri-siri OBE yang sebelum ini, siri 1, 2 dan 3, saya rasa telah banyak diceritakan tentang apa itu OBE, apa ni mapping, learning domains dan taksonomi dan sebagainya. Dan semalam juga mungkin ada yang hadir, Dr. Ruzaimi telah menjelaskan dengan lebih lanjut tentang bagaimana untuk mereka bentuk table 4 kan, dan juga cost assessment plan. Jadi hari ini untuk topik hari ini ada berkaitan dengan siri-siri yang telah diberikan sebelum ini. Cumanya tidaklah begitu teknikal dan operasional. Ini lebih kepada um, pengetahuan kepada kita semua bagaimana kita boleh menjadi lebih berinovatif, lebih kreatif di dalam melaksanakan aktiviti PDP bersama pelajar. Alright. Jadi suka saya kaitkan topik hari ini. Saya ingin mulakan dulu dengan sedikit refreshment lah kan, ataupun kita ingatkan balik tentang konsep constructive alignment ini yang mana telah dijelaskan sebelum ini oleh Dr. Dennis dan juga Dr. Ruzaimi tentang pentingnya untuk kita memastikan kursus kendalian kita itu align kan, constructive alignment. Okey. Ini kita belum cerita lagi macam mana nak jadi innovative, excellent semua dalam teaching and learning. Benda pertama yang kita perlu betulkan ialah untuk kita kena faham ialah kita kena pastikan kursus kita itu menepati ciri-ciri constructive alignment. Constructive satu perkataan, alignment satu perkataan. Perkataan ke? Constructive is constructive, alignment is alignment. Nah, apa maksud dia? Okay. So you are the course owner kan? Kita semua ni adalah course owner. Kita mengajar kursus kita masing-masing. Jadi as a course owner ni, kita mempunyai kuasa untuk mereka bentuk ataupun menetapkan apakah jenis outcome yang kita mahu students dapat setelah mereka menduduki kursus kita. Betul? So you set what are the course learning outcomes for your course. What you want the students to learn. You want them to learn cognitive. You want them to learn about knowledge, about communication, about other skills, leadership skills dan sebagainya. So you set according to your CLOs lah, kan? So it comes from the CLO. Of course, sebelum you set CLO, mestilah you kena align dengan PLO kan, the 11 domains itu. Tapi yang ni kita tidak cerita pasal tu lah. Okay, kita cerita peranan kita as a course owner. So as a course owner, it starts from developing your CLO. Dr. Ruzaimi dah jelaskan dengan lanjut kemarin bagaimana kita boleh construct the statement di dalam CLO itu, kan? Perlu ada verb dan condition at least, ataupun perlu ada verb dan subject dan sebagainya. Okay. Now, so you have your CLOs, and then what's next? Of course, selepas kita set CLO ini, then kita perlu fikirkan apakah jenis-jenis pentaksiran ataupun assessment method yang sesuai untuk kita laksanakan bagi memastikan ianya
inline dengan CLO yang telah kita tetapkan tadi. Right? For example, jika CLOU, okay, adalah untuk make sure students mempelajari tentang kemahiran berkomunikasi, for example. So how are you going to assess them in terms of communication? This is where you kena fikir, assessment methods. So assessment methods ni pelbagai lah. Contohnya kalau you nak measure dia punya communication, then maybe you assess them through assignment. Assignment contohnya macam reports ke, kan? Okay. So let's say for example, you want to assess, you want the students to be able to demonstrate communication skills orally through report writings. Okay, contohnya. So you will get them to prepare a report, and from the report, of course, you ada rubriks penilaian kan, dan di situlah yang you akan tekankan penilaian lebih kepada aspek komunikasi. Sebab itu yang kamu mau dia belajar kan tentang komunikasi. Okay, be able to present well, use appropriate body language, for example, good voice tonation, and then ada elemen coherence and synthesis di dalam pembentangan dia. So itu assessment methods, right? And how are you going to deliver the course, that particular topic? Bagaimana? Apa strategi you untuk students itu memahami dan experience the course? Melalui strategi apa? Ini yang you kena fikirkan. Teaching and learning activities or strategies. Bagaimanakah kursus itu ataupun CLO itu you boleh capai melalui kaedah strategi apa? Aktiviti apa yang you buat di dalam kuliah? Ini pun pelbagai lah. Kan? Inilah sama ada dalam bentuk lectures ke, kan? Whether it's going to be an interactive lecture ke, or just a face-to-face lecture ke, online lecture ke, ataupun other than lectures, maybe some of you buat field work, for example, kan? Lab teaching, for example, dan sebagainya. So you set your teaching activities and strategies. So what teacher does and what the students do aim at achieving the outcomes. What you as a teacher will do, okay, in order to meet the assessment criteria. And then from there you do the reflection, kan? Okay, kalau and bila semua ni inline, then ianya akan menjawab kepada CLO. Di sinilah yang mana you akan report dalam OBE nanti. Di bahagian CQI itu continuous quality improvement. Kalau 100% CLO tercapai, that means students dapat mencapai outcomes tersebut. Students telah dapat untuk mempelajari kan kemahiran berkomunikasi di dalam kuliah you. Right? They scored good marks. So basically you can say that your course is aligned. Gitulah. So you ada 3 CLO, 1, 2 and 3. Tiga-tiga ni achieve 100%. So that means you boleh kata kursus you itu align. Itu konsep alignment. Okay, contoh yang saya bagi tadi itu adalah contoh yang asas lah, yang mudah untuk kamu faham. So itu konsep alignment. Yang membuatkan dia tidak align apa? Apa contoh kalau yang tidak membuatkan dia tidak align? Okay. Contohnya you punya CLO ni, you map dengan knowledge. Kan? Tapi you punya assessment tidak inline dengan knowledge. Bukan pasal knowledge. You punya assessment lebih kepada menilai dia punya leadership skills. Contohnya. Ini masalah dia. Ini masalahnya berlaku apabila you salah mapping. Seperti yang telah dibincang sebelum inilah dalam siri yang ketiga. So that is why mapping is very important. Mapping between the CLO with the 11 domains,
mapping your CLO with the taxonomy dan sebagainya. So if your CLO wants to measure knowledge, tapi at the end your assessment methods not focusing on knowledge tetapi benda-benda yang lain. So therefore it also affects your teaching strategy. Teaching strategy pun takkan sama lah. Okay, so end of the day students will not get the outcome, so tidak align. So it's very important every time after when you construct your table 4, you have to make sure that your course is aligned. Each of the CLOs align. Okay, clear ke so far? Setakat ni okay? Boleh saya dapatkan sedikit respon? Thank you. Alright. So align. Bila align means you happy, ya? Students 80% dapat A, for example. Oh, it means okay. You happy lah. Student pun happy dia dapat A dalam kelas you. Right? However, big question here. How do you know that the students really enjoy and understood your lecture? Macam mana kamu dapat tahu? Macam mana you nak tahu yang students itu betul-betul menghayati dan memahami kuliah yang telah you sampaikan? Okay. Judging from the grade itself, from the evaluation that you gave them, A, B, C, D, adakah itu memadai untuk mengatakan student yang mendapat A, mereka pandai dalam subjek itu? Mereka telah memiliki kemahiran itu. Adakah memadai untuk kita berfikir sebegitu? Sebab kenapa saya tanya soalan ni? Sebab kadang-kadang ada pelajar, termasuk kita sendiri dulu waktu kita belajar di universiti, kita sekadar belajar untuk lulus subjek itu. Setuju? Ada situasi di mana kadang-kadang students dan kita sendiri dulu belajar target dapat A sebab untuk dapatkan anugerah dekan, for example, setiap semester. Oh, so setiap subjek tu dia mesti dapat A. So dia punya fokus adalah kepada grade. Mesti dapat A. A minus, paling rendah A minus sebagainya. Fokusnya kepada A. So dia pun attend lah you punya kelas. Susah subjek ni. Makin masuk kelas ni susah. Stres. Okay, tapi dia tidak mau fail. Lecturer pun bikin dia stres. Kan, terlampau banyak assessment. Assignment terlampau susah. Bila dia tak faham, cuba contact lecturer tapi lecturer tidak membantu. Lecturer tidak respon. Okay, lecturer just like don't care. Just deliver the course. So student jadi stres. At the same time, student tidak mau fail. So what other options? Students ni ada. They have no other options but to continue study and harapkan lulus sajalah. Kan? Lulus pun jadilah kursus ni. Malas sudah mau fikir. Kan? Kalau dapat B tu syukurlah. Kadang-kadang ada case di mana students merayu dengan lecturer. Sir, kasih tips boleh ke sir? Kan? Susah lah subjek ni sir. Nanti final ada tips kah? Student minta tips lagi. Betul? So apa maknanya tuan-tuan perempuan? Apa maknanya? So ini create a question, adakah student ini masuk kelas kita dan belajar semata-mata sekadar untuk lulus? Dari segi penghayatan dan pemahaman, adakah mereka betul-betul faham tentang apa yang you ajar? Kenapa saya tanya soalan ini? Sebab students ni lepas dia habis belajar, dia akan mulakan kehidupan dia kan? Okay? Dia akan start dia punya career, dia punya family. And these students soon are going to be our future leaders.
They are the ones who are going to navigate this country, betul tak? So the future leaders nanti in the next 10, 20, 30 years, mereka bermula dari fasa ini, di mana kita yang mengajar mereka. Right? So semuanya bermula daripada kita. Cara delivery kita, bagaimana kita strategize kita punya teaching activities supaya students dapat lebih memahami tentang apa yang dipelajari, enjoy dan discover the knowledge. Nah, saya tanya satu soalan. Pernahkah kamu semua berada dalam situasi di mana you keluar and then suddenly you met your student? He was a student 10 years ago and he met you. Oh, sir. Oh, how are you, sir? Oh, it's good to see you. Okay. It's been a long time, tak jumpa. It's the last 10 years. I still remember your course, sir. I still remember your class and I miss your class, sir. Right? I still remember what you have taught me in class and until now, I practice what I learned from your class. Thank you very much, sir. I owe you big. Pernah tak jumpa students begini? Dalam situasi beginilah. Kalau you jumpa students yang macam tu, after 10 years pun dia masih ingat lagi you punya kuliah, apa yang you ajar dia, apa yang you bebel dalam kelas, dia masih ingat di sini. And dia amalkan ilmu itu dan sehingga membuatkan dia menjadi seorang yang berjaya. Kan? Itu tandanya apa? Itu tandanya khusus you telah mencapai level konstruktif. That means your course has been constructively aligned. So untuk make sure, untuk tahu sama ada khusus you ini align ataupun tidak, okay, you kena tahu apa impak dia kepada pelajar you. Seperti contoh yang saya cakap tadi. Kalau students itu after many years pun dia masih ingat cara you mengajar, your input yang you ajar, itu tandanya okay, your course is constructively aligned. Baru betul. So konstruktif ni lebih kepada lifelong. Dia ingat sampai mati. Dia amalkan dalam kehidupan dia, dalam karier dia sebagai ahli perniagaan, sebagai ahli politik. Amalan etika komunikasi yang you ajar dalam kuliah itu dia ingat dan dia amalkan dan dia turunkan kepada family dia. Ini lifelong learning. Dan ini yang kita mau capai sebenarnya. Constructive alignment. Bukan sahaja align, tetapi mestilah konstruktif. Alignment sahaja tidak cukup sebab alignment lebih kepada short term. Alignment ni short term. Dia dapat A semester ni. Next semester, belum tentu dia masih ingat apa yang kita ajar last semester. Itu bersifat short term. Kenapa short term? Sebab dia sekadar belajar untuk lulus. Sekadar belajar untuk mendapat grade yang baik. Jadi fokus dia bukan lebih kepada pencarian ilmu itu. So as a course owner, it is very important for all of us to make sure that our course is constructively aligned. So constructively aligned ni, okay, bermaksud students itu bukan sahaja belajar tetapi mereka discover the knowledge. Ini keywords dia. Kita tak boleh buat ni. Kalau sekadar kita buat ni secara face to face, it's very difficult to give this, to let them discover the knowledge. You have to do something like, like let them go and learn and try to discover the knowledge that you are trying to deliver to them. Ini challenge kita. Kadang-kadang kita tidak perasan ni, ataupun mungkin setengah pada kita tak tahu pun discovery of knowledge.
Delivery and discovery of knowledge adalah dua benda yang berlainan. Mungkin selama ini apa yang kita buat di dalam kuliah, we deliver the knowledge. Kan? Oh, ada kelas lah petang ni. So pergi kelas, masuk kelas DKP, bagi lecture, deliver the knowledge, bagi lecture. Okay, buat tutorials, okay, present, delivering the lecture. Itu delivery. Tapi belum tentu students ini betul-betul discover the knowledge. Betul-betul faham dan menghayati knowledge itu. Faham pun belum cukup. Kita faham hari ini, oh saya faham apa yang Sir ajar, Madam ajar. Dia faham hari ini sajalah. Cuba kau tanya minggu depan ataupun next 2 weeks. Kamu masih ingatkah apa yang kamu belajar 2 minggu lepas? Apa sudah tuan Sir? Kan? Itu baru 2 minggu. Try tanya dia after next 2 months. Masih ingatkah apa belajar? So, elemen discovery itu tidak ada. Okay. So, as a course owner, kita kena faham konsep ini. Satu, delivery. Memang kita buat. Kan? Kalau kita tidak bagi delivery, nanti kita kena complain pula. Oh, lecturer tak masuk kelas. Kan? So, kita kena penalize. So, delivery memang kita buat. Discovery ini. Ini challenge kita. Discovery inilah lifelong. Sampai bila-bila pun student ingat, sampai bila-bila pun student appreciate kita. Bila kita mati pun nanti student, ya Allah, dia terasa betul kita meninggal dunia. Bagi doa dan sebagainya. Lifelong learning. Okay ke semua? Ada soalan? Alright. So, saya harap semua dah faham lah sebenarnya tentang konsep constructive alignment itu. Dan kenapa ianya penting dengan topik hari ini, iaitu kecemerlangan dan inovasi. Constructive alignment. Okay, saya cerita tadi kan? Okay. Discovery of knowledge. Okay. Macam mana satu nak tahu lagi yang students ini betul-betul discover the knowledge dan kursus kita itu constructively aligned. Another way ialah dengan membuat, saya makan curriculum kan, saya makan program or whatever, you invite industry expert untuk review you punya program curriculum sama ada masih relevan ataupun tidak. Kan dapatkan feedback daripada industry expert. Okay. Kalau kebanyakan komen daripada industri itu banyak yang tidak kena, banyak yang tak betul, okay, banyak komplain, students you tak bagus itu ini, kita tanya A dia jawab B, okay, kita tanya soalan basic dia tak pernah jawab, kan? What actually you guys producing? Kata produce graduate tapi tak ada rupa graduate pun, benda-benda begitulah. Itu another indicator yang kursus kita ini tidak constructively aligned. Inilah sebab apa? Sebab belajar untuk lulus sahaja. Bangga on paper dapat 4 flat contohnya. Tapi when it comes to interview, fail. Tak boleh berkomunikasi, tak boleh bercakap. Bila tanya tentang soalan basic bidang itu, dia tak boleh jawab. Itu another indicator yang something is wrong with our program punya content dan juga course yang kita mengajar itu. Okay. So itu komen daripada panel industri. So apa yang kita perlu buat as a course owner? Di mana punca dia? Kenapa benda itu tidak konstruktif? Kenapa punca dia? Ini. Tengok balik ini. LO Assessment Method and Teaching and Learning Activities. Ini dia. Ini antara punca dia.
maybe something is wrong with our teaching and learning activities and strategies. Mungkin 14 minggu itu, kita punya approach adalah approach yang sama. Every week, we go to DKP and just deliver the lecture. 2 jam. Sudahlah topik berat-berat every week. Very technical, lepas tu kelas petang. Jam 4 sampai 6. Ui, siapa tak pengsan? Kan? And kita pun gunakan kaedah konvensional. Kita okey lah bagi lecture. Bla bla bla. Students yang struggle duduk sana, mendengar topik yang sangat berat, jam 4 petang. So, do you think they can really enjoy the lecture or not? You rasa dia boleh faham ke tidak? Boleh masuk ke tidak? Kalau nak fokus pun susah, then how are they going to further understand and discover the knowledge ini? Macam mana? Kan? So, something is wrong there with our teaching strategy. Setuju? Mungkin kelas kita boring. Benda yang sama saja. Cubalah buat benda yang fun sikit, contohnya. Kan? Student punya feedback. Ini yang bila students boring, dia akan buat confession di Facebook, di Twitter sebagainya. Komen lah. Dan kita pun bila baca tu, kita pun komen juga. Student zaman sekarang kan. Very rude dan sebagainya. Tapi what about us? Adakah kita tanya diri kita sendiri? Betul ke cara penyampaian kita selama ni? Kreatif ke? Adakah cara penyampaian kita selama ini sama saja since the last 10 years? 10 tahun cara itu juga yang you buat. Kalau cara yang sama you buat, deliver the lectures every week, begitu sama, face to face, 10 years, memang boring. Sedangkan iPhone pun every year keluar model baru. iPhone 10, 11, 12, 13, 14 kan. Dia apa? Upgrade according to the development of the technology. Apatah lagi kita sebagai pensyarah, yang mana kita pun harus buat benda yang sama in terms of delivering our lectures. Kita tak boleh remain stagnant. Sama saja approach kita daripada 10 tahun yang lepas. So, perlu ada upgrade. Perlu ada penambahbaikan. Supaya students dapat lebih interaktif dan enjoy the learning process. And end of the day, mereka akan dapat discover the knowledge. Ingat benda ni. Discover the knowledge. So, as a course owner, again, apa yang kita boleh buat untuk make sure kursus kita ini constructively align? So, yang kita boleh buat ialah dengan adjust balik kita punya teaching and learning activities or strategies. Ini. Kita tengok balik ni. Kita adjust balik. Every semester, setiap kali sebelum mula semester baru ni, you check balik you punya table 4. You punya teaching learning activity tu ngam kah? Constructively align kah? Cuba you letak diri you dalam diri student. Put yourself in the student's punya shoe. Kalau you jadi student itu, adakah you rasa you akan enjoy the learning process dalam masuk kelas ini? Kalau you rasa tidak, that means something is wrong there. So maybe it's time for you untuk alter balik you punya strategi. Okay. Mungkin face to face direct selama 2 jam, mungkin you boleh kurangkan into 1 hour and then another 1 hour buat another interactive learning session with the students. Contohnya, itu satu penambahbaikan. Walaupun tidaklah begitu besar, tapi still an improvement. Isn't it? Yang bertujuan untuk createkan interactive learning itu dengan pelajar.
And ladies and gentlemen, this is our challenge here. And this should be reviewed all the time. This should be reviewed each time, okay, after the semester ended. Tapi jarang-jarang kita buat. Sebab apa? Sebab kita pun busy kan dengan kerja lain. Mana lagi mau buat research, mana lagi mau attend webinar sana sini, mana lagi mau buat kerja-kerja admin, community service dan sebagainya. Setuju? Tapi itulah dia. Ini kita kena buat sebenarnya. Untuk make sure, untuk memastikan yang students kita ini tidak ketinggalan dan tidak sekadar belajar hanya untuk mendapatkan grade sahaja. Bayangkan anak-anak you belajar di universiti, dia dapat lecturer macam ini. Khusus dia tidak constructively aligned. Anak you sekadar belajar untuk dapat lulus sahaja. And you pula struggle mencari duit, bayar yuran dia, bayar dia punya kos belajar dan sebagainya. Dengan harapan dia belajar sesuatu di universiti. Tapi realitinya dia tidak enjoy. So of course kita tak mau itu berlaku, isn't it? Okay. Mungkin kita tak rasa sebab ini anak orang lain, bukan anak kita. So as a course owner, ini kita kena buat teaching and learning activity strategies. That is why pentingnya untuk kita faham konsep kecemerlangan dan inovasi ini di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Okay. Apa tu kecemerlangan pengajaran? It's a proses di mana pelajar itu termotivasi untuk belajar melalui cara yang memberi pengaruh yang berterusan dan positif. Every time you punya kelas, dia tak sabar masuk kelas you. Oh, cemerlang tu. Dia masuk you punya kelas 3 jam, dia tak sedar pun. Sudah habis kelas madam, cepat juga. Itu contoh, itu satu indikator. Pelajar termotivasi masuk dalam kelas you. Itu kecemerlangan dalam pengajaran. Inovasi pengajaran. Usaha ataupun effort untuk you menambah nilai, add value to your teaching and learning activities. Serta penilaian bagi kursus-kursus yang diajar. You know that at the moment, the strategy is like this. And students complain, students boring. Dia tak cakap lah dia boring. Tapi you boleh tahu dari segi dia punya riak muka, dia punya grade yang dia dapat. So something needs to be done. So apa you buat? So you kurangkan workload, for example. You cut short daripada 2 jam lecture, you cut jadi 1 jam, another 1 hour you do interactive learning. Itu inovasi. Sekecil-kecil inovasi, tetap inovasi. Samalah macam kita buat research kan. Okay, ada satu hari tu, kita boleh duduk 8 jam di kerusi tanpa menulis apa-apa. Starting from 8 in the morning sampai 5, duduk, you blank. Tak tahu mau buat apa, tulis apa. Kacang ni habis ni, makan. Kerap cari idea. Sampai jam 5 petang, you punya screen masih blank. The next day, you sit on your chair, makan kacang, and you write few sentences. Sampai jam 5 petang, dapatlah 10 sentence. Effort. Maksudnya ada peningkatan. Walaupun sekecil-kecil peningkatan, but still. Okay? An effort. Ada progress. Walaupun progress itu hanya kecil. Samalah dengan konsep inovasi. Okay? So, kejayaan kita sebagai pengajar dalam aktiviti teaching and learning diukur berdasarkan impak dia terhadap meningkatkan motivasi pelajar dan kualiti dalam pembelajaran. This is very important. Kenapa benda ini penting? Kenapa saya banyak sangat cakap pasal teaching and learning ini? Sebab kita ni ahli akademik, pensyarah. Kita ni dibayar dan diamanahkan bukan setakat untuk membuat
penyelidikan penerbitan itu. Kalau tengok misi UMS itu, kita nak mencapai kecemerlangan ilmiah dalam pelbagai bidang ilmu menerusi pengajaran. Itu pengajaran pembelajaran. Pengajaran pembelajaran ni yang paling first. Disusuli dengan penyelidikan, penerbitan, khidmat masyarakat. So kalau tengok daripada misi ni, pengajaran dan pembelajaran ini sepatutnya kita utamakan juga. Tak boleh bias. Sebab students itu kita punya clients, students itu kita punya stakeholders. Student itu kita punya future generation yang akan memimpin kita nanti next 10, 20 years. Waktu kita di rumah orang tua nanti, dah tua nanti, kita punya students ni lah. So that is why it is our duty now to make sure that we achieve this excellence in educating them, those students, melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Tapi saya faham, benda ini bukan mudah untuk buat. Especially untuk make sure mereka discover itu, the knowledge itu tadi. Bukan mudah. Dan untuk mencapai ini, perlu banyak buat review setiap semester. Habis semester ni kita review macam mana cara kita. Oh, ada kekurangan. Then we do something, kita buat adjustment dan kita implement dalam semester yang baru. Habis semester tu kita try buat refleksi, check. Kejap Sorry. Tengah-tengah bercakap ada pula bunyi orang mesir rumput. Mengacau betul. Okay, sorry So, kita buat review setiap semester. Slowly buat review, okay, ada kekurangan, kita buat innovation sikit dan improve setiap semester. Ini dapat membantu students untuk discover knowledge itu. Alright. Dan apakah strategi-strategi yang kita boleh gunakan untuk menjadi lebih excellent dan inovatif dalam kita punya aktiviti kuliah? Okay. Sebenarnya ada banyak kaedah-kaedah ataupun teknik yang kita boleh gunakan, okay, untuk make sure students itu lebih interaktif. Ada interaksi kita dengan students supaya students itu lebih memahami kuliah kita. Okay. Ini adalah satu teknik ataupun design yang diperkenalkan oleh JPT tentang High Impact Educational Practices ataupun HIPS. Di mana selain face-to-face lecture, apa yang kita boleh lakukan lagi? Kita boleh buat pelbagai cara untuk deliver kita punya lectures. Contohnya melalui penganjuran seminar, sharing experience. Kita invite alumni for example, ataupun industry experts untuk share what is required by industry, contohnya. Ataupun you boleh buat service learning ataupun sulam, kan? You get the students to go out, okay, and do activities or projects with the community, community yang memerlukan. Ataupun you buat community based learning, for example, learning communities, collaborative assignments and projects. Okay, maybe fakulti A collaborate with fakulti B dalam membuat pentaksiran, penilaian ataupun teaching. Kan, contohnya kalau fakulti FSMP, kursus sains makanan, kan, penghasilan produk makanan contohnya, mungkin boleh collaborate dengan fakulti perniagaan contohnya. Collaborate in terms of marketing knowledge or activities. So you buat penghasilan makanan and then you collaborate with FPEP untuk belajar dari segi teknik-teknik marketing contohnya. Ini contoh collaborative assignment. Okay, knowledge sharing dan sebagainya. Intensive academic writing untuk third year students, especially for research dan sebagainya. E-portfolios. Ini adalah antara kaedah-kaedah yang kita boleh guna pakai. Alright, I'm not going to talk in detail about HIPS. Ada nota tentang ini. You boleh cari nanti ataupun boleh contact kami untuk dapatkan nota tentang HIPS. Alright.
Begitu juga dengan Sulam. Okey, Sulam Service Learning Malaysia, yang mana Sulam ini adalah kursus yang memerlukan students untuk membuat satu program bersama komuniti yang memerlukan. Students participate in a structured activity. Activity itu structured. Okay? Yang mana mereka perlu identify sesebuah komuniti yang memerlukan. Dan selepas dia buat program itu, it didn't stop there. Students akan reflect tentang apa aktiviti yang telah dilaksanakan dan pengalaman mereka, and kaitkan tentang apa yang mereka pelajari di kuliah ataupun kaitkan dengan CLO, learning outcomes. In such a way, the students will gain much deeper understanding of the course content rather than you bagi 14 weeks of lecture face to face setiap minggu. Okay, so dengan Sulam ini, it's like you let go the students to discover the knowledge. You ask them, okay, go identify one community nearby UMS and ask them, okay, what do they need? Apa isu yang berlaku di komuniti sana? Apa yang mereka perlukan? So students go there, identify, and then identify the problem, and students akan ke sana praktikkan apa yang dia belajar dalam kuliah dan sampaikan ilmu itu, transfer the knowledge to the community, dan community mendapat manfaat. Dan students balik UMS, dia reflect apa yang dia belajar, okay, through experience sharing, dan dia reflect dengan CLO. Itu Sulam. Itu boleh membantu students you untuk discover the knowledge rather than kita sekadar deliver every week macam biasa. Kadang-kadang through delivery ni, kita student mungkin tak faham untuk apply konsep itu yang you ajar di kuliah. Okay. Setengah orang mungkin dia confuse Sulam dengan community service. Sulam is not community service or project. Okay. Sebagai contoh, kalau community service ini, kalau student itu buang sampah daripada kampung lah, gotong royong, buat gotong royong, that means they are providing a service to the community as volunteer. Ini biasa student kita buat. Program gotong royong, kadang-kadang kita staff pun selalu buat kan, aktiviti fakulti, jabatan sebagainya. Gotong royong membersihkan bangunan kampung dan sebagainya. Itu we act as a volunteer. Tapi service learning is different concept. This is when the students remove a trash from a residential yard, and then dia tidak stop di situ, dia analyse apa yang dia jumpa, and then dia akan share the results and offer suggestions for the neighborhood to reduce pollution, and then they reflect the experience. Itu baru service learning. Ini nak bagi contoh mudah lah untuk kita faham beza service learning dengan community service. Okay. So you boleh gunakan cara ini, strategi ini untuk memastikan pelajar dapat discover the true knowledge. Bila dia discover the knowledge ni, guys, dia akan melekat di sini tau. Dia akan melekat di sini dan di sini. Yang melekat di sini yang dia akan ingat sampai bila-bila ni. Kalau kita deliver the knowledge, dia melekat di sini saja, tapi belum tentu akan maintain. Sebab kita punya otak ni, okay, kita takkan ingat everything sampai bila-bila. At least for a long period of time memang susah untuk ingat. Tapi kalau di sini, kan, lain. So tentang aktiviti Sulam ini, sejauh mana penglibatan UMS, khususnya pensyarah UMS di dalam aktiviti Sulam, di dalam pensyarah menyulamkan aktiviti mereka. Okay. Bermula daripada tahun 2020, saya bagi sedikit overview lah supaya kita semua tahu. Sebanyak 31 program sarjana muda telah mengamalkan Sulam, which is very good, melalui pelaksanaan di bawah 42 kursus. Last year, 10 program mengamalkan Sulam melalui pelaksanaan di bawah 32 kursus, and of course for this year pun kita mengharapkan jumlah ini bertambah. Kan? Alright. Kenapa kita betul-betul mahu
pensyarah consider untuk menyulamkan kursus anda, sebab ini akan menyumbang kepada discovery of knowledge itulah, lifelong learning. Dan sulam ini tidak perlu menjawab ketiga-tiga CLO itu. Dia boleh sekadar menjawab salah satu CLO pun boleh. Okay. Asalkan ianya dapat mencapai outcomes ataupun CLO yang you telah target itu. Last year kita hantar sebanyak 24 penyertaan ke pertandingan e-Sulam Innovate, anjuran KPT. So 3 peserta telah berjaya ke sesi pitching final yang melibatkan peserta daripada lecturer daripada FPEP, FSMP dan FSSK. Inilah ni last year. Okay. So kita quite aktif jugalah UMS dalam aktiviti sulam ini. And of course, untuk tahun-tahun yang akan datang ni pun kita mengharapkan lebih banyak participations daripada para pensyarah kita untuk menyulamkan kursus masing-masing. Di peringkat PPKA juga kita sentiasa encourage pensyarah untuk sulamkan kursus, dan kita ada buat beberapa series webinar juga untuk memberi pendedahan tentang kursus sulam ini. Okay. Last year kita buat on workplace and service learning. This year bulan Mac hari tu kita jemput Puan Ramlah untuk penerangan tentang bagaimana untuk implement suram di dalam kursus. Dan insya-Allah maybe in the next few months kita akan buat satu bengkel. Kita buat bengkel untuk guide pensyarah ataupun mana-mana kursus yang berhasrat untuk menyulamkan kursus mereka, kita buat bengkel. Yang ini bengkel yang betul-betul punya bengkel lah, untuk betul-betul guide pensyarah tentang teknik ataupun cara yang kita boleh arrange dalam table 4 untuk kita sulamkan kursus. Di UMS kita ada beberapa sulam champion, iaitu antaranya Puan Ramlah Daud daripada fakulti FSSK. Jadi sekiranya tuan-tuan perempuan nak tahu tentang lebih lanjut, nak belajar in detail, nak cari coach lah kan, nak cari tutor ataupun coach untuk guide you dalam sulam ini, boleh contact Puan Ramlah kan. Boleh contact kita juga PPKA sekiranya tuan-tuan perempuan ada cadangan ataupun request on sulam. Okey, itu on sulam. Okey. Semua okey ke setakat ni? Ada apa-apa persoalan ataupun komen? Okey, saya teruskan ya. Now, as a lecturer, okay, ada terms yang kita kena familiar, okay, di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Antara terms dia ialah 3 ini. Okay, pengajaran transformatif, pengalaman pembelajaran imersif dan pentaksiran alternatif. These are the terms that can help you to design your course and your teaching and learning activities. Pengajaran transformatif ataupun transformative learning, apa itu? Apa itu? Okay. Ianya adalah transformasi kaedah pengajaran ataupun teaching methods, either in the form of interactive lectures or without lectures. So, it is a strategy, your teaching method strategy, either you do it through interactive lecture macam ini, ataupun face-to-face ataupun online, or without any lectures. Now, the focus here is to improve keterlibatan ataupun involvement of the students and also students punya pencapaian pembelajaran. Okay. So, fokus pengajaran transformatif ialah kepada peningkatan keterlibatan, student involvement dan pencapaian pembelajaran pelajar. Apa yang student belajar. Okay. Conventionally, mungkin apa yang kita biasa buat, kita pergi kuliah dan bagi direct lecture face to face. Persoalan dia, adakah itu interaktif?
Persoalan yang kedua, adakah cara itu menambah keterlibatan pelajar? Okay. Adakah students involved di dalam aktiviti teaching and learning itu? Cuba reflect balik cara kita mengajar di kuliah. Selama 2 jam itu, adakah kita bagi ruang dan peluang kepada pelajar untuk bersuara, untuk memberikan pendapat, untuk berfikir tentang apa yang dia belajar waktu 2 jam itu? Ini maksud kita meningkatkan keterlibatan dan pencapaian pembelajaran. Jadi kalau dia tidak terlibat, kalau dia tidak involve, dia sekadar duduk dan mendengar sahaja, okay, adakah kita rasa dapat membantu mereka mencapai pencapaian yang baik dalam kuliah itu? Kadang-kadang, kita seronok bagi lecture 2 jam tanpa memberi mereka peluang untuk berinteraktif, itu akan membuatkan students berasa bosan, stres dengan kursus itu. So, end of the day, akan memberi kesan kepada pencapaian mereka. Itulah dia timbulnya persepsi, saya sekadar mau lulus saja kursus ni. Dapat C pun jadilah. Dapat B tu kira bonus. Dapat A saya buat kenduri. Sampai macam tu. So there needs to be a transformation. Perlu ada transformasi di dalam kaedah pengajaran kita. Kita masih boleh buat face to face. Boleh. Secara kita masih boleh buat face to face learning itu, sama ada secara online ataupun bersama pelajar. Tapi kita kena make sure ada keterlibatan pelajar juga. Itu yang paling penting. Itu maksud pengajaran transformatif. Fikirkan. So our role here is to think. Saya selesa buat face to face. Fine. Boleh. Tapi fikirkan bagaimana strategi you itu dapat tingkatkan involvement you dengan student. Fikirkan cara itu. Sebab bila students lagi banyak involved, that means students akan lebih banyak belajar. Bila students lebih banyak belajar, students akan lebih enjoy. Ini di mana proses discovery itu akan bermula. So it's no longer delivery, but you offers them platform to improve, to learn more. And end of the day, dapat memberi pencapaian yang cemerlang buat pelajar. Bukan setakat mereka dapat A. Mendapat A sahaja belum tentu cemerlang. Tapi cemerlang yang lebih subjektif. Kalau dapat A itu, cemerlang objektif. Nampak grade tu. Tapi belum tentu dia betul-betul cemerlang. So, perlu ada transformasi di dalam kaedah pengajaran kita. Boleh faham? Itu pengajaran transformatif. So, sama ada kita buat secara interaktif ataupun without lectures. Okay? Without lectures means kita bagi, setiap minggu kita bagi pelajar tugasan dulu. Contohnya. Bagi pelajar tugasan dan suruh pelajar jawab tugasan itu. Jadi dalam kuliah, you tidak bagi lecture. Tapi students discuss. Okay, apa yang telah dibuat daripada tugasan itu. Students akan share dia punya jawapan dan sebagainya. And that's where you intervene. As a lecturer, you intervene. Okay. Dan discuss tentang tugasan yang telah dibuat oleh pelajar itu. You bagi komen mana yang betul, mana yang tidak betul, you perbetulkan mana yang salah dan sebagainya. Itu without lectures. Contoh. Although without lectures, but still, benda itu membantu pelajar untuk lebih terlibat di dalam proses pembelajaran itu. Apabila pelajar lebih banyak terlibat, pencapaian pun dapat tercapai. Okey, boleh faham tuan-tuan dan puan? Right. Inilah ni. Kaedah pengajaran tu sama ada secara interaktif ataupun without lectures. Okay. Ini kita fikir sama-sama lah. Apa strategi dia? Kan? Saya punya point hari ni, saya nak make sure kita semua faham dulu konsep pengajaran transformatif ni. Dah faham, balik ni fikirkan.
Macam mana aku mau buat untuk kelas ni next sem. Belum terlewat lagi untuk kita ubah kita punya strategi itu sebelum semester baru start Oktober nanti. Ini contoh projek pengajaran transformatif yang telah dilaksanakan oleh beberapa pensyarah kita. Kan? Antaranya ini projek Dr. Nomin. Okay, Dr. Nomin, projek tentang pemerkasaan makmal, pembelajaran secara terbuka ataupun open-ended learning, alam sekitar dan trafik. Okay. So ini tidak melibatkan lecture direct saja, tapi banyak melibatkan tentang penglibatan students. Menggunakan instruction methods. Banyaklah nak baca ni kan, tulisan pun kecil, saya pun tak pernah nampak. Okay. So dia kata apa sini, open-ended lab learning ini, dia kata dapat memberikan lebih kelebihan, terutamanya tentang aspek creativity dan juga challenges to students learning. Okay. Mungkin rakan-rakan di FKJ boleh kontak Dr. Nomin untuk belajar tentang pengajaran transformatif. Selain itu, contoh lain ialah projek daripada Dr. Tara. Okay, Dr. Tara daripada PPIB. Ini social science. Satu science, satu social science. Dr. Tara punya projek tentang PIERS, Digital Siswapreneurship Learning Process. Apa Dr. Tara buat ni? Dia punya highlight di sini ialah dia kata apa? Tentang mendidik pelajar untuk menguasai kemahiran pemasaran digital. Okay, so dia bina satu model yang bernama PIERS, Plan, Explore, Experience, Reflect and Suggest, di mana pembelajaran pelajar itu belajar melalui pengalaman. Maksudnya Dr. Tara ini, dia tidak buat lecture 2 jam setiap minggu. Bagi lecture, habis. Bagi lecture, tidak. Tapi dia libatkan students dengan lebih aktif. Jadi students yang lebih banyak terlibat berbanding dia. Okay. So dia bilang apa? Peer process ni, peer model ini, dia implement sebab agar setiap pelajar dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman pemasaran digital dengan lebih aktif. Okay. Dan juga model ini adalah holistik yang mana melibatkan pelajar dalam proses perancangan, penerokaan, praktikal, refleksi dan penambahbaikan strategi pemasaran digital untuk dia punya digital marketing activities. So ini Dr. Tara develop a model bernama PIERS. Okay. So rakan-rakan social science mungkin yang di PPIB ataupun sekitar boleh kontak Dr. Tara untuk belajar lebih lanjut tentang pengajaran transformatif. Antara contoh projek lain ialah penggunaan laman web sebagai transformasi dalam pengajaran dan pembelajaran, khususnya untuk pendidikan Islam. Ini satu paper yang ditulislah oleh pensyarah Serta Persir Universiti mana. Tapi nak tunjuk contoh lah, contoh projek ataupun aktiviti teaching and learning selain konvensional face to face itu. Apa yang kita boleh buat? Inilah, boleh gunakan laman web sebagai contoh. Okay. So kena dapatkan banyak ideas melalui sharing proses ni lah. Okay, itu that's one done. Okay, transformatif. Yang kedua, semua masih okey ke tu? Semua okey? Okey, okey. Alhamdulillah ada juga suara. Terima kasihlah. Okay, thank you, thank you. It's good to have feedback. Sebenarnya komunikasi itu benar-benar berlaku apabila dapat feedback. Bila kalau saya bercakap saja tanpa feedback, itu tidak ada komunikasi. So thank you very much to those who respond. Nah, yang kedua, pengalaman pembelajaran imersif. Apakah itu pengalaman pembelajaran imersif? Kan? Saya rasa ramai yang tidak tahu ni. Ramai yang tidak tahu tadi pengajaran transformatif, apatah lagi imersif. Mungkin ada yang sudah tahu, okay fine. Tapi ada juga rakan-rakan kita yang tidak tahu apa itu imersif. Immersive learning is what? Ialah satu suasana pembelajaran, learning environment di mana pelajar ni terlibat secara aktif dalam, ini keyword dia, dan menghayati kandungan yang dipelajari. Sama ada dalam konteks simulasi ataupun keadaan yang sebenar. Tapi in immersive learning, ini fokus dia.
menghayati kandungan yang dipelajari. Inilah ni lifelong learning ni. Bila dia menghayati, bermaksud dia akan apply benda tu. Saya ajar you tentang pengurusan kewangan. Ini cara dia untuk you save money. Perlu buat budget dan sebagainya. Saya hayati kursus itu dan saya cuba aplikasikan dia. Saya buat, saya go through try and error. Try bulan ni save boleh ke tidak? Ikut tips yang Dr. Amir Raja. Alamak, tak boleh lah. Kan? Cuba lagi buat lagi. Sampai boleh. Sampai dapat simpan 10% daripada gaji untuk simpan. So dia apply benda tu. And then bila dia berjaya, dia turunkan ilmu itu kepada orang lain. Dia share sama orang lain. Dia buat YouTube video. Dia bagi tips. Dia share dengan family dia dan sebagainya. Itu maksud menghayati kandungan yang dipelajari. Bila dia menghayati, dia akan ingat sampai bila-bila. And this is what we call lifelong learning. Nah, inilah ni, discovery tadi tu. Okay. Itu maksud immersive learning. Now, the challenge here is, how are we going to make sure that students betul-betul menghayati kursus you? Okay. And immersive learning can be done in 3 ways. Sama ada secara maya, they call it immersive maya. Ini maksudnya full online lah. Kan? This is what we did waktu COVID hari tu. Di mana kalau immersive maya ini, more than 80% of the lectures are being conducted online. And sometimes up to 100%, especially time COVID hari tu. Itu immersive apa tu? Learning. Maya punya. Online. Other than that, it can be done through blended. Maksudnya half you buat face to face, half you buat online. Okay, so you gabungkan pembelajaran dalam talian online dan bersemuka. Contohnya what we are doing now lah, blended learning ataupun we do flipping the classroom. Yang mana students dapat hayati kandungan itu. Hayati itu maksudnya impact lah. Memberikan impact mendalam ke atas pengalaman dan pencapaian pembelajaran pelajar. Kalau you dapat make sure yang students itu menghayati kursus kandungan you melalui Maya, ini lagi best. Sebab Maya ini, everything online bah. Susah. Betul? Mana lagi dengan masalah internet connection, network. So it's a lot of challenges kalau you nak buat secara full online. Tapi kalau you dapat membuatkan students you menghayati isi kandungan itu dan juga pelajar terlibat secara aktif, that means you are excellent. It's not easy. Okay. Selain itu, immersive learning juga boleh dibuat secara bersemuka, face to face. Yang mana ianya bertujuan untuk memberi impak yang mendalam ke atas pengalaman dan pencapaian pelajar, tetapi approach kita face to face. Contohnya macam tadilah, service based learning tadi ataupun sulam tadi, challenge based learning, work based learning, problem based learning dan sebagainya. So terpulang kepada you, sama ada you nak buat, you nak make sure students ini menghayati kandungan itu secara face to face ataupun secara blended learning ataupun secara full online. You boleh start fikir and think of the strategies. Yang paling penting you faham tentang konsep pembelajaran imersif ini. Ada soalan? Nah ini subkategori dia. Berapa peratus? Kalau kita macam kalau Maya normally 100% digital. Kalau blended at least 40% face to face and 60% digital. Macam itulah. Kalau face to face bersemuka 80%. More than 80% kita face to face. Ini mungkin next semester lebih kepada inilah bersemuka kan.
Okay, and then 15% mungkin kita buat online gitu. So ini adalah antara contoh projek-projek untuk aktiviti pengalaman pembelajaran imersif. Sebenarnya ada banyak projek yang telah dibuat oleh pensyarah-pensyarah. Okay, saya letak few dulu sebab tak cukup masa. Contohnya ini satu projek yang dibuat oleh Dr. Kamarudin dan rakan-rakannya dari FKJ tentang blended cooperative learning environment for immersive learning experience in process simulation. Jadi projek Dr. Kamarudin ini bersifat imersif. Yalah, dia nak students menghayati kandungan, isi kandungan dia melalui activity simulation, aktiviti simulasi. Okay. Macam mana dia jalankan aktiviti simulasi ini? Dia develop ini menggunakan Aspen ini. Menggunakan Aspen HYSYS ini. Okay. So dia develop some kind of approach ataupun software, simulation software yang mana dapat membantu students untuk lebih menghayati isi kandungan itu. So again, those in FKJ boleh contact Dr. Kamarudin Abdul Hamid untuk belajar dengan lebih lanjut tentang immersive learning. Begitu juga untuk sains sosial, contoh projeknya ini daripada Puan Haslinda daripada FPEP. Okay. Puan Haslinda mengajar marketing. Jadi projek dia tentang penggabungan kaedah bersemuka dengan arahan perantaraan teknologi. So dia combine, ini blended learning. Okay. So apa yang Puan Haslinda ni buat? So kaedah dia ialah dia gabungkan face to face ni melalui aktiviti kuliah dan forum dengan arahan perantaraan teknologi ataupun menggunakan teknologi through Smart V3 lah dan media sosial. Okay. Secara tidak langsung, PDP Immersive Teradun ini juga merupakan salah satu usaha untuk IR 4.0, bla bla bla. Kan? Ini Puan Haslinda punya projek. Yang mana saya pasti ramai kebanyakan daripada kita pun buat benda yang sama. Betul tak? Okay, kita buat kuliah, kita buat forum, at the same time kita embed element of technology. Kita post video, kita gunakan Padlet dan sebagainya. Itulah maksud immersive, blended immersive learning. Boleh faham? Yang seterusnya, pentaksiran alternatif. Okay. Tadi first kita cakap tentang transformative learning, and then tadi kita cakap tentang immersive learning. Yang ini alternative assessment ataupun pentaksiran alternatif. Okay. So tengok dia punya terms ini, pentaksiran alternatif ataupun alternative assessment. Okay, kalau kita cakap tentang assessment, apa yang kita faham? Normally kita akan lebih tengok kepada, assessment ni macam exam, kan? Macam quiz, midterm, assessment. Alternatif tu maksud dia apa? Selain exam lah maksud dia. So pentaksiran alternatif ialah satu kaedah pentaksiran yang bukan konvensional macam written exam itu. Yang mana tidak terbatas kepada pentaksiran summative. Kaedah yang diketengahkan boleh juga selain written exam, you boleh juga gunakan untuk formative, authentic, assessment as learning dan apa juga lain-lain kaedah pentaksiran yang berjaya mentransformasikan pentaksiran sesuatu hasil pembelajaran secara efektif yang dapat transform, okay, and achieve the CLO. Again, the keyword here is keterlibatan pelajar. Maksud di sini, you buat alternative assessment yang melibatkan pelajar. Okay? Student involvement. And end of the day, dapat transformasikan suasana pembelajaran itu yang lebih interaktif dan dapat membantu kepada pencapaian pelajar.
Sebagai contoh, kalau you punya CLO, you map dengan cognitive learning, biasanya kalau kita ni, kalau kita fikir kalau cognitive learning ni mesti exam. Asal kognitif exam, asal kognitif exam. Sebenarnya boleh kita buat assessment yang bukan berkaitan dengan exam untuk menilai kognitif. Contohnya, bagilah assignment sebagai contoh. Kan? Bagi assignment kepada student, student buat report. Dalam report itu, apa yang you menilai? You menilai kognitif aspek. So, when you switch from conventional approach of exams through another different assessment like assessment or case study, itu pentadbiran alternatif lah. Dan untuk you apply pentaksiran alternatif ini, ia tidak semestinya perlu dibuat kepada tiga-tiga CLO. Salah satu pun tak apa. Alternative assessment selain konvensional, pelbagai. Antaranya, you boleh buat authentic assessment, integrated assessment, contemporary assessment, profiling, performance-based, personalized assessment, real-time assessment, challenge-based assessment dan sebagainya. Saya minta maaf, saya tidak ada banyak masa untuk explain one by one. Nanti kamu mengantuk. Sekarang ni saya nak kita semua faham konsep dulu. Yang lain-lain ni, authentic, integrated semua boleh baca online. Nanti kita boleh dapat share ataupun you boleh screenshot ni, screen ini. Okay, and boleh baca on your own. Apa itu integrated assessment, apa itu performance-based assessment dan sebagainya. Apa yang saya nak tekankan di sini ialah ada alternatif lain untuk kita membuat pentaksiran kepada pelajar selain kaedah konvensional. Asalkan ianya inline ataupun align dengan apa yang kita telah map dengan kita punya taksonomi dan juga PLO. Itu yang paling penting. Dan ada banyak contoh projek pentaksiran alternatif yang telah dilaksanakan selama ini oleh pensyarah-pensyarah kita. Sebagai contoh, projek mock domestic inquiry sebagai pentaksiran alternatif. Ini projek Dr. Zurizah. Profesor Madya Dr. Zurizah Ibrahim dari FSSK. Okay, Dr. Zurizah tidak sekadar membuat conventional approach of in assessing the student. Okay, dia buat mock domestic. Apa ini mock domestic? Bahasa Melayu dia apa? Siasatan dalaman olok-olok. Tujuan dia nak pastikan pelajar ni faham tentang kaedah mengendalikan siasatan dalaman. Okay, Dr. Zurizah boleh saja buat exam. Buat midterm banyak-banyak. Macam mana nak senaraikan cara untuk buat siasatan. Boleh. Tapi mungkin cara itu tidak efektif. Pelajar mungkin sekadar study, buat revision and hafal. And dia bagi jawapan. So pelajar tidak belajar through experience. So apa yang Dr. Zurizah buat? Dia bagi students peluang untuk students itu experience sendiri. Buat siasatan dalaman secara olok-olok. Macam masuk court, betul? Masuk court. Nak tengok pakaian pun macam pakaian peguam. So di sini kita memberi peluang itu, pelajar itu ruang dan peluang untuk mereka discover knowledge itu. Ini maksud discover knowledge. Apabila kita sekadar konvensional bertumpu kepada cara yang lama, exam, kita tidak membenarkan student untuk discover the knowledge. Sebaliknya kita memaksa student untuk belajar sekadar lulus. That is when the students sekadar memorize. And you have to remember, every semester, students, dia bukan sekadar ambil subjek U saja. Each semester, students mendaftar 5 hingga ke 6 kursus. Satu kursus ada banyak assessment. Kalau satu kursus ada 5 assessment, kalau 6 kursus ada berapa? Tak ke pecah kepala. So allow them to discover and experience the knowledge. Like what Dr. Zurizah did. So ini contoh pentaksiran alternatif. Jadi bila students buat mock domestic ini, di situlah Dr. Zurizah akan duduk dan menilai. Apa yang dia nak menilai ikut apa
yang CLO yang dia map lah. Kalau Dr. Zuriza nak menilai komunikasi students, dia akan tengoklah cara students itu membuat mock simulation itu. Kalau Dr. Zuriza nak tengok cognitive level, so dia akan menilai bagaimana tahap intelektual pelajar itu ketika mereka membuat mock domestic inquiry itu. Okay. Ini contoh pentaksiran alternatif. Contoh lain ialah projek yang dibuat oleh Dr. Intan Soliha. Okay. Pentaksiran prestasi dalam menilai keupayaan sebagai seorang juruhebah radio. Again, apa yang Dr. Intan buat ialah dia menilai pelajar, okay, dia meminta pelajar untuk menjadi seperti seorang DJ radio yang betul. Dia masuk konti, kan, dia bagi arahan lah, pakai instructions apa yang pelajar perlu buat, okay, dan pelajar apply benda tu dan praktikan, dan Dr. Intan pun menilai dari sudut yang diperlukan lah, ikut CLO apa yang dia nak menilai itu. Kalau dia nak menilai komunikasi, dia akan menilai cara students itu menjadi DJ radio, dari segi suara, tonation, kan, dan apa ni, dia punya cara dia bercakap ada banyak ataupun lancar, dia punya body language dan sebagainya. So Dr. Intan boleh saja buat conventional approach, exam based, buat assignment macam mana nak jadi DJ yang baik, tulis. Tapi itulah isu dia, masalah dia, you tidak benarkan students discover knowledge itu. Kan, students tak dapat experience what actually it's like to be a DJ radio. So bayangkan dalam kelas you amalkan approach konvensional, lepas tu student graduate, dia dapat kerja dengan era FM ataupun Hot FM. Dia pergi interview untuk jadi DJ radio. So Hot FM pun suruh dia buat demo. Okay, cuba kau jadi DJ sekejap, nak dengar. So student pun duduk, tapi dia tak boleh bercakap. Dia malu-malu. Selamat pagi semua. Harap semua sihat, apa khabar semua. Macam tak biasa bercakap. Sedangkan dia student komunikasi. Kenapa ini berlaku? Mungkin sebab waktu belajar dahulu, dia tidak dibenarkan untuk experience sendiri menjadi seorang DJ radio. Kan? Sebab apa? Sebab approach yang digunakan itu approach lama. Sekadar exam, buat assignment dan sebagainya. Jadi, we have to be fair to the students as well. Janganlah kita sekadar hendak melepaskan tugasan kita, mengajar dan lepaskan KPI. Yang penting ELMPT lulus. You're not being fair to the students. Okay. So, inilah antara projek-projek yang kita boleh sama-sama belajar daripada rakan-rakan kita untuk dapatkan lebih idea macam mana kita nak develop projek-projek sebegini di dalam kursus kita. So, these are among the champions lah, champions yang dalam projek-projek ini. Boleh contact Dr. Zuriza, Dr. Intan. Ramailah sebenarnya. Kalau di PPST tu Dr. Shafa and her team. Okay. Kalau Sulam, Dr. Jetrude, okay, Puan Ramlah, okay, Dr. Asmahani pun sama. Ramai, banyak nama yang saya nak sebut, terlampau banyak. Okay. Boleh faham? So itu adalah antara terms yang kita sebagai pensyarah ni kita kena familiar dan fahamkan. Apabila kita faham, kita boleh mula merangka strategi-strategi dalam aktiviti teaching and learning. Okey semua? Macam bagi ceramah pula. Kan? Yalah sebab online kan. Kita cuba arrange untuk buat face to face hari tu, tapi seorang saja datang. So kita pun malaslah, kita buat online saja. So hopefully you guys who are here today, hopefully you guys are listening lah ya. And kalau ada siapa-siapa nak komen atau bagi soalan pun boleh, tak ada masalah. Okay. Let's imagine you develop a project. You buat satu projek tentang immersive contohnya, ataupun you buat projek tentang transformative assessment, transformative learning. We dah buat dah, last time we dah buat.
Bagus. Okay, first of all, very good. Tahniah kerana anda telah mula merangka dan berusaha untuk menambah baik aktiviti teaching and learning. Okay, very good. Tapi, don't stop there. Jangan berhenti. Kau kasih dokumenkan dia. Okay, kalau sebelum ni, you buat aktiviti tu, you post dalam Facebook ke dalam Twitter ke, nak buat hebahan. Oh, hari ni student belajar tentang mock domestic. Oh, post dalam Facebook. Dapat banyak komen. Kumpulkan, dokumenkan semua benda tu, letak dalam satu file. Letak dalam satu file dan share dengan orang lain. Share dengan kawan-kawan, share dengan rakan-rakan UMS, lecturer lain, share dengan rakan-rakan di universiti lain. Maksud saya share ni ialah submit you punya projek itu dalam pertandingan. Macam kita pergi conference lah. Apa tujuan kita pergi conference? Untuk share kita punya research kan? Untuk berkongsi pengalaman, menambah ilmu pengetahuan, isn't it? Kita rasa kita masih kurang arif lagi dalam bidang tu, so kita pergilah conference, belajar sesuatu. Dapatkan sesuatu daripada expert. Samalah konsep ni. Dalam teaching and learning. You have something, why not you share with others? You document it and share with others. Melalui pelbagai jenis pertandingan ataupun persidangan. Okay? Ada banyak persidangan-persidangan yang berkaitan dengan teaching and learning activities. Share kan. Ada banyak juga anugerah yang kamu boleh masuk untuk share dan kalau ada rezeki, kalau projek you tu memang bagus, you boleh dipilih sebagai pemenang. That's another bonus for you. So di Malaysia ini, ada beberapa anugerah kecemerlangan dan inovasi yang kita boleh pergi, yang kita boleh hantar. Okay? Untuk kita share kita punya projek ini. Antaranya ialah, ini yang paling tertinggi, Anugerah Akademik Negara ataupun kita panggil AAN. Nah, as a lecturer, you kena tahu anugerah-anugerah ni. As a lecturer, I repeat again, sebagai lecturer yang membuat aktiviti pengajaran dan pembelajaran, kamu kena familiar dengan anugerah-anugerah ini. AAN, Anugerah Akademik Negara. AKRI, Anugerah khas YB Menteri Pendidikan Malaysia, fokus on reka bentuk kurikulum dan penyampaian inovatif. AKRI. And AKIP. AKIP nanti kita cerita. Okay. Now, our focus on first teaching and learning. Designing our teaching and learning activities. I'll talk about AKRI dulu. AKRI ini national level yang dianjurkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi, KPT. Di mana fokus AKRI ini ialah untuk memberi pengiktirafan serta berkongsi amalan terbaik segala projek-projek yang telah dilaksanakan oleh pensyarah-pensyarah, okay, mengikut kategori ini. Pengajaran transformatif. Saya dah explain tadi kan tentang pengajaran transformatif, pengalaman pembelajaran imersif dan juga pentaksiran alternatif. So, if you have any projects dalam mana-mana salah satu kategori PNP ini, jangan simpan dalam laptop. Jangan biarkan dia terkubur. You dokumentkan dia, hantarkan ke pertandingan AKRI. Okay, ada rezeki, projek you memang terbukti bagus, you akan diklaim sebagai pemenang dan this will be value added to you, to your CV. Okay? Dalam aktiviti teaching and learning, you boleh dan bakal menjadi pakar rujuk dalam perkara yang berkaitan teaching and learning. Right? And also in AKRI, they have this curriculum program pengajian inovatif. Saya tak fokus much on this sebab ini lebih kepada curriculum program, pembangunan curriculum. Lebih kepada program level. Fokus kita hari ini, kita sebagai course owner, apa yang kita boleh buat untuk diri kita dan juga untuk pelajar. So you can join AKRI. Okay? Sebab AKRI fokus dia on reka bentuk kurikulum dan penyampaian inovatif dalam aktiviti PDP ataupun teaching and learning. Now, AKRI start since 2017 and yang terkini AKRI baru saja selesai baru-baru ini, 2 bulan lepas, bulan 8. Ya. Bulan 8 kan? Ya, baru selesai AKRI tahun 2002. Okay, inilah ni. Ini adalah anugerah yang dipertandingkan dalam AKRI.
Saya dah explain tadi lah, kan? Contohnya, if you have projects tentang pengajaran transformatif, you submit. Macam mana AKRI akan menilai, ini kriteria penilaian dia. Dia akan tengok apa rational project ni, dia bagi 10%. Apakah pendekatan yang you buat, yang you gunakan. Okay? Bagaimana pula dengan keterlibatan pelajar? Bagaimana pelajar terlibat dalam pengalaman pembelajaran ini? And bagaimana pula tentang keberkesanan projek? Apakah impak dia ke atas pencapaian pelajar? So you just have to report this. Jadi benda ni you ada. Dalam sistem OB itu you ada kan? Pendekatan ini you punya approach lah. You have this in your table 4. Keterlibatan pelajar, you have this in your table 4 and you boleh capture gambar dalam kelas kan? Kalau buat mock domestic inquiry tadi, you capture the picture. Oh ni, this is how students involved. Dia kena buat itu, ini dan sebagainya. Keberkesanan projek, impact kepada students. You boleh attach student punya result, you boleh attach students punya reflection, dapatkan feedback daripada pelajar. What have you learned from this course? Macam-macam jawapan yang you akan dapat nanti. Itu antara benda yang dinilai lah. Sama juga dengan immersive learning. Immersive learning pun dia akan menilai based on kriteria-kriteria ini. Lebih kurang samalah. Okay? Same goes with alternative assessment. Okay? Dia akan menilai based on this criteria. Rational, impact, okay, student involvement, your approach dan sebagainya. So, jangan simpan projek you tu dalam laptop and biarkan dia berkubur. Tidak. Pertandingkan dia. Okay. Now let's say last semester you have done this project. Okay. Adakah you perlu untuk mengekalkan sahaja projek itu sampai bila-bila? Tidak semestinya. What you can do, try to track apakah weakness ataupun kelemahan daripada approach ataupun projek itu. Dapatkan feedback daripada pelajar. Okay? Tentang you punya teaching delivery. Mereka enjoy ataupun tidak. Contohnya student kata, saya rasa kelas ni okey tapi macam boring rasa. Apa kata sir tukar approach sikit, kurangkan lecture but let us involve more. So, you ambil comment students itu and you redesign a bit you punya strategi. Kan? So mungkin you kurangkan sikit lecture and you lebihkan involvement student. Okay, you let them to do the discovery. So you come up with another project, so-called project or strategy in teaching, delivering your TNL. So bila you ubah itu, bila you buat sedikit pengubahan daripada 2 jam full lecture kepada 1 jam, dan yang lain-lain tu students own learning, itu adalah satu perubahan kecil, still innovation. Itu you boleh apply benda tu, that is your innovation. Itulah you punya inovasi. Sekecil-kecil, sesimpel-simple inovasi, itulah inovasi you. And then after this semester ends, you buat reflection, dapatkan feedback, check mana yang boleh improve lagi, buat another alter and buat another new approach, buat untuk semester baru. So continuous penambahbaikan yang berterusan. Penambahbaikan yang berterusan. Dan ini akan membantu pelajar untuk lebih memahami dan mendapat ilmu itu. So if you join AKRI, ini hadiah dia lah. Kalau you menang dapat 10,000, second place 5,000, third place 3,000. Tapi ini kita tak tengok ni lah. Kan yang penting kita nak tengok projek itu and how you can share. Right? What about UMS? Sejauh manakah penglibatan kita dalam AKRI? Kita mula join AKRI bermula tahun 2019. Waktu itu kita hanya menerima 4 penyertaan daripada 4 pensyarah. Antaranya Dr. Liu Toseng. Dr. Liu berjaya ke peringkat final. Time lah. Dan kita ada Encik Hafizi daripada FKAL pun hantar penyertaan. Profesor Madya Dr. Chiu Tong Moy dan Dr. Tara pun hantar penyertaan. Begitu juga dengan Dr. Juri pun hantar penyertaan ke AKRI. Ikut dia punya ni lah kategori-kategori ni. Okey. Daripada 4 ni hanya 1 berjaya mara ke final, iaitu Dr. Liu. The last 2 years tidak ada AKRI sebab COVID dan JPT tidak buat AKRI. The latest one baru-baru ni yang baru selesai. Tahun ni alhamdulillah kita menerima 9 penyertaan AKRI daripada para pensyarah kita dalam pelbagai anugerah lah. 3
pensyarah hantar dalam anugerah pengajaran transformatif, lagi 2 pensyarah pentaksarian alternatif, 3 pensyarah hantar dalam imersif. Okay. So daripada 9 penyertaan ini, 3 kategori dan 3 pensyarah telah terpilih untuk ke sesi pitching final, iaitu Dr. Tara berjaya ke peringkat akhir dalam kategori pengajaran transformatif dia. And then Profesor Madya Dr. Kamarudin FKJ berjaya ke peringkat akhir dalam kategori pembelajaran imersif blended. And then Puan Ramlah FSSK projek Sulam dia tu berjaya ke peringkat akhir untuk kategori immersive face to face. So alhamdulillah UMS berjaya menempa nama di AKRI yang mana 3 daripada 9 penyertaan kita berjaya terpilih ke final. Dan lagi best ialah 2 pensyarah kita telah memenangi kejohanan tersebut, bukan kejohanan, anugerah tersebut. Dr. Tara telah berjaya menjadi johan untuk anugerah pengajaran transformatif, mengalahkan projek-projek yang lain daripada universiti-universiti yang lain. Begitu juga dengan Dr. Kamarudin, telah berjaya menjadi naib johan untuk kategori anugerah immersive learning. Compare dengan projek-projek lain daripada universiti lain. So ini sekitar sesi pitching dulu, Ogos waktu pitching finalis kami pergi ke Putrajaya dan majlis AKRI itu telah berlangsung di Putrajaya pada 2 September yang lepas. Okay. So inilah setakat ini pencapaian kita di peringkat AKRI. Dan of course kita mengharapkan keterlibatan yang lebih banyak lah daripada you guys semua, pensyarah-pensyarah UMS, supaya bukan sahaja UMS dapat berada di mata orang lain, tetapi yang paling penting you share your project supaya yang lain dapat belajar. Yang lain dapat belajar, so mereka dapat aplikasikan benda itu dan membina projek mereka sendiri. Itu AKRI. Okay. Anugerah yang lain, yang paling tertinggi sebenarnya anugerah akademik negara. Tapi anugerah akademik negara pun ada banyak kategori. Ada 7 kategori. Okay, yang paling tertinggi inilah anugerah tokoh akademik negara. Kan? Okay. Anugerah penerbitan buku, anugerah makalah dan jurnal, inovasi dan commercialization, ahli akademik harapan dan pengajaran. Tapi specifically on teaching and learning, yang inilah. Anugerah pengajaran, anugerah ahli akademik harapan dan anugerah seni dan creativity. So you guys also, if you think you fulfill the criteria, and then you can submit, for anugerah akademik negara according to the anugerah kategori yang you mahu masuklah. Okay. So, itu adalah antara 2 anugerah yang tertinggi di peringkat nasional, AKRI dan AAN. Tetapi, for first timer yang belum pernah ada pengalaman untuk join AKRI, mungkin susah untuk you estimate. Apa yang perlu you bagi, apa yang you tidak perlu bagi. Kan? Adakah you betul-betul meet the criteria or not? So, macam mana kita nak buat ni? Takkan nak terus masuk, terus AKRI. Nanti kalau salah macam mana? Kalau projek ni tak betul macam mana? Kan? So, what you can do? Di peringkat UMS, kita ada buat sesuatu untuk membantu you. Dengan di mana kita menganjurkan AKIP. AKIP ni dikenali sebagai Anugerah Kecemerlangan dan Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran, di mana AKIP ini merupakan feeder program kepada AKRI dan AAN. AKIP menggunakan format yang sama di dalam AKRI dan AAN. Jadi kalau you masuk AKIP and then lepas ni you nak masuk AKRI, you akan gunakan borang dan format yang sama. So masuk AKIP ini lebih kurang macam masuk AKRI lah ataupun masuk AAN. Okay.
So kalau you berhajat, let's say ada one day nak masuk Akri lah, mungkin next year nak masuk Akri. What you can do, you join Akib dan dapatkan pengalaman. Sebab Akib ni is the feeder program, and if you join Akib, you akan dapat banyak info tentang apa yang you boleh baiki tentang you punya projek itu dan sebagainya. Yang paling best, you dapat share you punya knowledge itu kepada para pensyarah lain. Okay. Dan Akib ni, bila you hantar, akan ada pitching session, akan dinilai oleh panel, melibatkan panel penilai luar dan panel penilai dalam. You punya projek tu akan dinilai. So, komen-komen yang you dapat itulah yang you akan gunakan untuk penambahbaikan, dan selepas ditambah baik, you boleh submit ke peringkat Akri. So, next time bila nak masuk Akri, dah tak ada masalah lagi sebab you already have the portfolio. Borang pun dah ada, dah siap isi dah. You have the content already. Just you have to submit to Akri. That's all. Dan kenapa tahun ini penyertaan Akri banyak, iaitu 9 penyertaan? Sebab kebanyakan pensyarah yang menghantar projek Akri, mereka pernah menyertai Akib sebelum ini. Jadi mereka sekadar ambil balik konten Akib yang telah diperbaiki and submit to Akri. Kerja mudah, kerja senang. Okay. So if you have the intention, we hope you have the intention to start something. Okay, you can start with Akib. Right? Objektif Akib ialah untuk mengiktiraf sumbangan ahli akademik dalam mereka bentuk pelaksanaan PDP. Alright? Dan juga kita nak menggalakkan ahli akademik UMS untuk ke peringkat Akri dan peringkat AAN. Okay. So, apa kategori-kategori yang dipertandingkan di Akib? Kita ada 7 kategori, di mana 3 kategori ini kita ambil daripada AAN yang berkaitan dengan teaching and learning. Manakala 4 lagi ni, kita ambil menggunakan format yang sama untuk Akri. Format yang sama, syarat sahaja sedikit beza. Kalau masuk Akri, syarat dia mungkin ketat sikit. Kalau Akib, kita longgarkan sikit syarat tu supaya kamu semua boleh masuk dan share your innovation, teaching innovation. Okay. Saya tak perlu explain one by one balik lah apa anugerah-anugerah ni. Okay. Right. Dan sebelum ni memang pihak kita ada buat webinar serta hebahan untuk bagi awareness kepada semua warga akademik UMS tentang kewujudan Akib ini. Dan kita akui masih lagi yang belum sedar tentang kewujudan Akib. Bila cakap pasal Akib, apa tu Akib? Apa tu Akib? By right, you as academic sepatutnya at least you familiar with Akib. Sebab Akib ini adalah pertandingan berkaitan inovasi teaching and learning. Kan? Sudahlah Akib pun tak pernah dengar. Apatah lagi Akri dan AAN. Payah tu. Maksudnya di sini apa sebenarnya fokus you sebagai lecturer? Kan? Kalau Akri pun tak pernah dengar, AAN pun tak pernah dengar. So hopefully from sharing hari ini, you dapat idea lah. Dah dapat idea tentang what Akri, AAN, Akib is all about. Okay. Kita telah buat banyak hebahan sebelum ni. Ini Akib 2021, ini poster kita. Ini Akib 2002 yang baru sahaja ditutup penyertaannya 14 September yang lepas. Right. Dan untuk webinar-webinar kita ada buat beberapa siri webinar untuk awareness. Okay, tahun ni saja kita dah buat 4 webinar. Kita panggil kupi-kupi Akib. Di mana kupi-kupi Akib ini kita invite mana-mana pensyarah yang pernah join Akib untuk mereka kongsikan semula apa projek-projek yang mereka laksanakan mengikut kategori yang mereka masuk. Contohnya, Puan Hasinda ini cerita tentang projek the Ask for CV tentang immersive blended learning. So dia ceritalah macam mana dia apply blended learning itu dalam projek dia. Sama juga dengan Dr. Syafa, kan? Dia cerita tentang projek dia yang berkaitan dengan immersive learning blended. Okay? Dr. Intan Soleha dan Dr. Nurhuda sama. So this is your opportunity actually. Okay, if you involved with Akib, then you will be recognized. Okay, you'll be recognized and will get you to share with others as well.
So when we call you up to share your project with others, that's a bonus point for you. Masuk CV, masuk ELNPT. Kan, sharing ideas tentang you punya innovation. Dan bagaimana pula penglibatan pensyarah kita di AKIP ini? Okay. Last year punya AKIP kita hanya menerima 10 penyertaan because of the COVID pandemic. Okay. Jadi dan faktor-faktor lain lah. Okay. Jadi penyertaan tidak begitu memberangsangkan. Kita terpaksa buat secara online because of COVID punya situation. Tapi Alhamdulillah kita berjaya laksanakan last year. Dan inilah pemenang-pemenang dia. Okay, these are the champions of AKIP. Dr. Intan, Puan Haslinda, okay, Dr. Sheena, Dr. Zuriza, Dr. Tara, okay. And this year, Alhamdulillah, selesainya tarikh tutup tempoh hari September, kita telah menerima sebanyak 30 penyertaan daripada para pensyarah. Okay, dan sekarang ini, di waktu ini, projek-projek mereka sedang dinilai dan kita akan ada sesi pitching finalis AKIP pada 23 November nanti 2022 di Smart Space Library. Nanti kita akan keluarkan poster. So sesi pitching ini di mana pensyarah perlu membentangkan projek yang mereka submit itu dan akan dinilai oleh penilai yang dilantik. So you guys are welcome. Public are welcome to join. Other lecturers, you guys are welcome to join. Pergi Smart Space Library and listen and get some ideas about their projects. Nanti kita akan keluarkan poster. Manakala majlis AKIP nanti akan dibuat pada 24 November. So itu tentang serba sedikitlah tentang updates AKIP setakat ini. Jadi insya-Allah, of course lah, harapan kita lebih banyak penyertaan kita dapat untuk edisi AKIP insya-Allah tahun depan daripada kalian semua. Okay. Yang penting you start initiate, okay, and think of the strategies untuk bagaimana students ini dapat discover knowledge that they deserve. Alright? Saya rasa itu sahaja setakat ni dari saya. Diharapkanlah dengan sesi hari ini dapat memberilah banyak pencerahan kepada semua tentang inovasi dan kecemerlangan di dalam pengajaran dan pembelajaran. Okay, saya buka sesi ini untuk Q&A sekiranya ada, persilakan. Hello, Doktor. Ya, teruskan. Siapa tu? Sorry, saya Suzila. Saya cuma nak reconfirm lah yang tadi kan Doktor ada mention untuk ukur apa ni, kognitif tu kita boleh buat assignment. So boleh tak assignment tu kita marking dia secara rubrik. Dan kalau saya buat dia berkumpulan macam dua orang ke tiga orang. Sebab kan sebelum ni talk tu cakap better assignment ni kalau nak ukur kognitif individu. Kan? So reason saya nak buat berkumpulan ni sebab assignment tu dia macam case study, so dia agak susah lah kalau buat individu. So kita kena buat ada sedikit programming macam tu lah. Ya. Boleh tak secara rubrik? Okay, thank you. Okay, thank you Puan Suzila. Soalan tu. Sebenarnya memang boleh kalau untuk ukur kognitif boleh buat melalui assignment dan untuk menilai assignment itu melalui rubrik lah. Okay, but then it goes back to what actually you want to measure ataupun evaluate, kan? Kalau kognitif lah dia. Persoalan dia sama ada individu ataupun grup. Itulah, kalau mudah, that's why ditekankan, kalau nak menilai kognitif ni, by right should be individual. Sebab different individu have different ability, betul tak? Okay, different ability and capability untuk memahami sesuatu konsep itu. So, approach yang lebih accurate ialah buat secara individu sebenarnya. Tapi kita kadang-kadang masalah kita melibatkan kelas yang besar. Jadi kita terpaksa membuatnya sebagai group. Boleh. Cumanya isunya, ada isu lah, akan ada isu di mana kita akan cenderung untuk memberi markah yang sama setiap group itu, setiap members itu. Kan, kalau contohnya you menilai kognitif kan, and then you bagi markah group itu 80%.
80 over 100. Semua dapat 80 over 100. Persoalannya ialah adakah betul-betul ke-10 pelajar satu grup itu memang deserve 80/100? Adakah mereka betul-betul memahami cognitively tentang falsafah ataupun teori yang dipelajari itulah, kan, konsep uh, topik yang dipelajari itu isu dia. Okay, so we're talking about accuracy here. Okay, kita tidak cakap tentang salah ataupun betul. Okay, we're talking about the potential issues yang akan timbul dan accuracy in terms of evaluating the students. Boleh, Puan siapa tadi ya? Puan Suzila ya? Ya, Ah, ah. ya, oh, okey. So, ya, assignment dan rubrik ya, ingatlah. Betul. Sebab kan doktor dia bukan apa, cuma apa tu, sebab benda tu kan dia agak berat tau kalau dia secara individu. Satu dia macam, tapi cuma saya letak dalam grup tu 2 orang, biasanya saya letak 2 orang je. Kecuali macam pelajar tu bukan bernombor genap, so adalah mungkin yang 3 orang satu grup. Itulah. Tapi mungkin next sem ni saya akan buat secara individu lah. Ya, itu saya faham maksud Puan Suzila tu. Inilah cabaran kita. Kita nak buat macam ni, tapi alah, terlampau ramai pula student beratus-ratus kan. Macam mana mau menilai grup? Kan? So we have to think of the possibilities yang akan jadi. Kalau buat secara grup ni, itulah tu mungkin akan cenderung untuk memberi markah secara timbang. Mungkin saya tak cakap you kena buat kan. Saya tak tuduh you buat, tapi mungkin akan ada cenderung untuk buat begitu. Okay, so itu antara potential issues yang akan timbul. So akan timbullah isu reliability of the results dan sebagainya. So selain assignment, adakah cara lain yang kita boleh buat untuk menilai kognitif itu yang melibatkan pelajar yang ramai? Inilah cabaran dia yang mana kita kena fikir. So sometimes you have to go through trial and error. Okay? So kalau rasa method ini kurang sesuai, then find other ways, okay, untuk you come up with something more realistic dan yang paling penting in line with your CLO. Anda dapat idea tu yang susah. Itulah you kena belajar daripada orang lain. Nak dapat idea ni, you kena belajar daripada orang lain. That's why we have Akib. That's why we have Akri. Okay, di mana inilah antara platform-platform yang dapat membantu you untuk belajar lagi. Apa lagi design-design lain yang saya boleh buat. Apa lagi projek lain yang saya boleh buat selain saya buat exam ataupun assignment. Dapatkan idea daripada perkongsian-perkongsian projek ini. Actually bukan Akri dan AAN saja. Banyak lagi pertandingan-pertandingan peringkat universiti seluruh Malaysia yang buat. UiTM pun ada buat juga, Innovation UM pun ada buat juga. So you boleh join pertandingan-pertandingan ini yang dianjurkan oleh universiti yang lain. Tidak ada masalah. Okay, any more questions? Okey, sekiranya tidak ada soalan, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada semua kerana sudi hadir. Yang baik itu daripada Allah SWT. Saya minta maaf sekiranya banyak kekurangan sepanjang sesi kita pada hari ini. Tapi yang paling penting, apa yang saya harapkan ialah rakan-rakan semua dapat pelajari sesuatu tentang inovasi dan kecemerlangan akademik. Okay, dan hopefully selepas ini dapat membantu rakan-rakan semua untuk lebih inovatif lah dan mula merangka strategi dan methods untuk kursus masing-masing. Sebelum kita bersurai, boleh kita turn on kamera untuk sesi bergambar kenang-kenangan, boleh? Sekejap, saya stop sharing. Lupa. Siapa ambil ya? Kak Linda? Kakak. Okey. Okay, ready? Satu, dua, tiga. Sudah? Kejap doktor.
Terima kasih semua. Okay, sudi meluangkan masa. Sudah? Okay. Thank you everyone. Thank you very much. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam platform siri seterusnya. Siri 5 dan siri 6. Jangan lupa ya. Thank you. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Sudah dapat?